Buletin 1.30 6 Jun bersama saya Nurliza Muhammad Zain. Tajuk utama tengah hari ini. Perkelahan keluarga bertukar tragedi. Kanak-kanak 9 tahun dikuatiri lemas ketika bermain air. Pemimpin junta Jeneral Prayut Chan-o-cha kekal sebagai Perdana Menteri Thailand. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seorang kanak-kanak lelaki dikuatiri lemas selepas terjatuh ketika bermain air di Lagun Kuala Ibai di Kuala Terengganu pagi tadi. Mangsa Muhammad Aidil Muhammad Razali dikatakan terjatuh selepas pasir dipijaknya runtuh ketika bermain air bersama 6 lagi adik-beradiknya. Bapa mangsa Muhammad Razali Ibrahim, 38 tahun yang berasal dari Johor berkata dia bersama isteri dan 7 anak datang ke kawasan perkelahan itu kira-kira jam 10 pagi. Menurut Muhammad Razali, beliau dimaklumkan mangsa jatuh selepas pasir dipijaknya runtuh menyebabkan anaknya Muhammad Aidil, 9 tahun, terus hanyut di bawah air. Katanya mereka sekeluarga ke Terengganu kerana pulang berhari raya ke kampung isteri di Kampung Tanjung di Kuala Terengganu. Saya keluar pergi beli air lah macam. Pergi seorang lah? Saya pergi seorang, mak dia jaga sini, ibu dia. Adik? Macam mana, dia main kat tepi-tepi ni, pasal orang awam pun nampak memang dia main kat tepi tu je, dia tak pergi ke tengah. Jatuh macam tu, hilang macam tu je. Sementara itu, Komander Operasi Kanan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Terengganu, Timbalan Penguasa Bomba Zakaria Muhammad berkata pihaknya menerima panggilan pada jam 10.23 pagi. Seramai 8 anggota terbabit dalam operasi mencari mangsa. So kita ada kesukaran pada pagi ini adalah dari segi arus. Air sekarang sedang pasang, so arus memang laju lah. Akan balik ke hulu lah untuk ni. So walau macam mana pun kita sedang melaksanakan dua perancangan lah. Pertama kita dah lepas untuk melaksanakan survey water rescue. Sehingga kini operasi mencari dan menyelamat masih dilakukan. Jasad bayi lelaki tanpa pakaian yang dipercayai baru seminggu dilahirkan ditemui dalam sebuah beg plastik berhampiran perhentian bas Flat Sri Intan, Jalan Bukit Permai, Ampang. Ia disedari seorang remaja perempuan 14 tahun yang tiba di perhentian bas berkenaan selepas curiga melihat satu beg plastik yang ditinggalkan di atas kerusi. Ketika cuba memeriksa, remaja berkenaan terkejut melihat satu objek berupa tangan sebelum memaklumkan kepada polis. Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, Assistant Commissioner Nur Azmi Yusof berkata, bayi lelaki disahkan meninggal dunia oleh pegawai perubatan Hospital Ampang yang dipanggil ke lokasi kejadian. Mayat bayi dihantar ke Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia HUKM bagi mengenal pasti punca kematian. Kes disiasat mengikut Seksyen 318 Kanun Keseksaan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menyangkal laporan sebuah portal berita mendakwa agensi penguatkuasaan itu tiada kepakaran untuk menjalankan pengoperasian kamera awas. Ia selepas portal berkenaan mendakwa hanya 4 kamera sistem keselamatan kesedaran automatik awas berfungsi. JPJ dalam satu kenyataannya menyatakan kesemua 41 kamera awas masih dalam keadaan baik dan sedang beroperasi. Selain itu, pengoperasian beberapa kamera awas ditangguhkan sementara waktu kerana terlibat dengan kemalangan dan memerlukan kerja-kerja pendawaian serta pemasangan semula. Kenyataan itu turut memaklumkan setakat Mei 2019, sebanyak 169,051 saman telah dikeluarkan sejak sistem awas diambil alih oleh pihak JPJ September tahun lalu. Lima keluarga yang menjadi mangsa kebakaran di Kampung Baru, Ibu Negara malam tadi ditempatkan di Dewan Berdekatan. Mereka yang terpaksa menyambut Aidilfitri di Dewan Serbaguna Kampung Baru itu turut menerima bantuan keuangan. Waktu kejadian saya berada dalam bilik untuk solat maghrib. Tapi bila ada jeritan daripada rumah sebelah mengatakan ada api, saya keluar, saya tengok memang ada api. Lepas tu bila masuk balik tukar keluar, api dah mula merebak dengan begitu pantas. Jadi saya cuma panggil anak-anak bawa keluar dan dokumen yang penting-penting yang sempat saya bawa keluar lah. Yang lain-lain tu memang tak ada apa yang tinggi.
Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kuala Lumpur Nordin Fauzi berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 7.41 malam. Tiada kecederaan dan kemalangan jiwa dilaporkan. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Dalam pada itu, nasib 5 buah keluarga berkenaan mendapat perhatian Menteri Wilayah Persekutuan Khalid Abdul Samad. Kesemua mangsa menerima bantuan segera antara RM1,500 hingga RM2,000 untuk meringankan beban. Kita dah fahamkan juga ada yang di antara mereka yang banyaknya semuanya habis musnah, terbakar, termasuk dokumen-dokumen penting yang ada yang di kalangan mereka juga yang nak sambung pelajaran dan sebagainya, dan kita sedang mengambil maklumat mereka, database mereka, dan kita lihat bagaimana boleh kita bantu. Tambahnya, selepas ini pihak kementerian akan berbincang dengan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL bagi menentukan penempatan yang sesuai kepada kesemua mangsa yang terlibat. Mereka turut menerima bantuan pakaian dan makanan yang disalurkan Yayasan Wilayah Persekutuan. Lebih 2 bulan peristiwa pencemaran bahan kimia di Sungai Kim Kim, Pasir Gudang, Johor berlalu, namun sebahagian besar penduduk masih lagi berada dalam situasi trauma. Pelbagai pendekatan yang dilakukan oleh kerajaan termasuk memberi sesi kaunseling terutama kepada pelajar di 11 buah sekolah kebangsaan dan sekolah menengah kebangsaan di daerah itu, namun masih ada yang terperangkap dalam trauma. Sempena Aidilfitri ini, kita langsung bersama Zai Senapiah di Pasir Gudang meninjau suasana sambutan hari kedua Aidilfitri di sana. Silakan Zai. Terima kasih Liza di Sri Pentas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya kini berada di Pasir Gudang, di mana kawasan ini pernah mencatat sejarah tersendiri apabila ia menjadi sebahagian daripada igawan kepada penduduk khususnya di Kampung Pasir Putih, di mana 2 bulan lalu berlaku kes pencemaran pembuangan sisa bahan kimia di Sungai Kim Kim. Dan untuk pengetahuan semua, kawasan di Pasir Gudang ini, suasana sambutan hari rayanya kembali meriah dan berjalan dengan lancar. Dan untuk mengetahui perkembangan mengenai pencemaran Sungai Kim Kim pada hari ini, saya bersama dengan Adun Permas, Datuk Cik Zakaria. Jadi Datuk, bagaimana perkembangan sambutan Aidilfitri di kawasan, khususnya di kawasan Pasir Gudang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin kepada semua rakyat Malaysia. Dan berkenaan dengan Sungai Kim Kim, saya rasa buat masa sekarang ni Sungai Kim Kim, kalau ikut daripada maklumat daripada pihak alam sekitar, Sungai Kim Kim ni kebersihan udaranya lebih, orang kata lebih daripada sebelum berlaku pencemaran kualiti udara pada 2 bulan lepas. Jadi kalau kita tengok suasana sambutan Ramadan, keadaan di sekitar Pasir Gudang ni sangat meriah. Sangat meriah bermakna dia orang dah lupa masalah Sungai Kim Kim sebab Sungai Kim Kim ni telah dipantau oleh pihak alam sekitar, dan alam sekitar menyatakan kualiti udara di Pasir Gudang amat bersih. Jadi suasana Hari Raya pun saya rasa sangat meriah apa yang berlaku di Pasir Gudang sekarang. Kita berdasarkan beberapa cadangan yang telah dibuat sebelum ini bagi memastikan peristiwa pencemaran itu tidak berulang. So, apa statusnya setakat ini? Okey, alhamdulillah. Sekarang ni saya ada buat perbincangan dengan pihak PBT iaitu YDP Haji Zainon. Okey, kita ada buat perbincangan, insya-Allah kawasan di Sungai Kim Kim nanti kita akan jadi tempat pelancongan supaya tempat ni lebih bersih dan lebih, orang kata, lebih teratur kepada kita bagi kepada penduduk-penduduk Pasir Gudang untuk berniaga di pesisiran ni Sungai Kim Kim, insya-Allah. Jadi itulah perbincangan kita dengan YDP, insya-Allah. Pembersihan di Sungai Kim Kim akan bermula pada tahun depan, insya-Allah.
tahun depan. Dipahamkan Jabatan Alam Sekitar juga ada menempatkan stesen kualiti udara di Pasir Gudang. Ya, pihak alam sekitar telah menempatkan 2 tempat di kualiti udara di Pasir Gudang. Pertama di sekolah SMK Pasir Gudang. Satu lagi kedua di Sungai King sendirilah. Bermakna kerajaan yang ada sekarang ini sangat mengambil berat tentang masalah alam sekitar apa yang berlaku di negeri Johor. Dan saya juga ada membuat satu perancangan untuk kita menswastakan alam sekitar ni supaya kebersihan alam sekitar ni lebih terjamin kepada rakyat Pasir Gudang, insya-Allah. Terima kasih banyak Datuk kerana dapat bersama Buletin 1.30 hari ini. Jadi sekian dulu Liza, laporan saya daripada Pasir Gudang ni. Teruskan bersama Liza di Siptas. Silakan. Ya, terima kasih Zahir atas laporan itu tadi. Baiklah saudara, perkara yang paling dirasai bagi seorang perantau pastinya suasana beraya di pangkuan keluarga yang tersayang. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM yang mempunyai ramai pelajar asing mengambil inisiatif menganjur sambutan Aidilfitri dalam satu keluarga besar untuk meraihkan mahasiswa antarabangsa yang tidak dapat pulang ke kampung halaman. Ikuti laporan wartawan Zamir Akmal Zamri. Rektor UIAM Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Zulkifli Abdul Razak berkata, majlis sambutan Hari Raya ini diadakan bagi mengubat kerinduan pelajar antarabangsanya yang tidak dapat pulang untuk bersama keluarga tersayang. We have got 7,000 international students from 117 countries in this university, and many of them are not able to go back to their countries or hometown, and therefore we need to celebrate this occasion together with them by making them feeling at home as far as Malaysia is concerned, although it is not the same, but this is something that we can do for them. And I think this is a way to recognize that we also celebrate diversity among international students from all over the countries in IIUM. Bagi mahasiswa antarabangsa pula, walaupun sambutan di Malaysia ada sedikit kelainan, namun mereka tetap selesa dan bersyukur kerana dapat meraihkan Aidilfitri dengan meriah. But I would say the only difference is that it's more like minority in the United States because there aren't too many Muslims, but here it's like a whole community type thing. So yeah, it's definitely similar but also different at the same time. Usually when I am alone, I cook by myself. I tell my family I finish fasting. I need to celebrate. We kind of cook, but for the prayer, I just pray alone, and that's it. But there are times that I travel to other communities, bigger communities, and we celebrate like here. Pelbagai juadah tradisional dan kuih muih dihidangkan bagi menyemarakkan lagi semangat perayaan itu. Walaupun datang dari pelbagai negara, menu lemang dan rendang tetap menjadi pilihan. Saya Zamir Akmal Zamri melaporkan. Selamat Hari Raya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya selaku Panglima Tentera Darat yang ke-27 dan mewakili isteri saya selaku pengurusi Jemaah Tertinggi Bakat Darat ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh warga Tentera Darat dan keluarga masing-masing, tidak kira di mana anda berada. Kita ke laporan luar negara. Prayut Chan O-cha dipilih sebagai Perdana Menteri ke-29 Thailand. Prayut meraih 500 undi dalam undian oleh Dewan Perwakilan dan Senat dalam sesi bersama yang diadakan lewat semalam. Beliau menewaskan lawannya Thanathorn Juangroongruangkret dari Parti Future Forward yang hanya memperoleh 244 undi. Kemenangan Prayut 65 tahun terjamin dengan 250 senator yang dilantik oleh Majlis Keamanan dan Ketenteraman Kebangsaan NCPO. Pemilihan Prayut sekaligus mengembalikan pemerintahan awam di negara itu. Ia selepas lebih 5 tahun kerajaan tentera di bawah pimpinan Prayut berkuasa sesudah rampasan pada 2014.
Rangkaian perkongsian video YouTube mengumumkan pengharaman video yang disifatkan menggalakkan diskriminasi atau perkauman. Ia sebagai langkah terbaru untuk menapis kandungan yang ganas dan bersifat kebencian. Dalam satu kenyataan, syarikat itu berkata video lain yang turut diharamkan adalah yang menampilkan isu pengasingan berdasarkan umur, jantina, keturunan, kasta, agama, kecenderungan seksual atau status. Langkah itu dibuat selepas desakan oleh pemimpin dunia di Paris, Perancis pada bulan lalu supaya mengekang unsur ekstremisme atas talian. Ia susulan pendedahan mengenai pengstriman langsung kes pembunuhan di masjid di New Zealand. Syarikat telekomunikasi gergasi China Huawei secara rasminya menandatangani perjanjian dengan sebuah syarikat telekomunikasi Rusia MTS untuk membangunkan rangkaian baru 5G di negara itu dalam tempoh setahun. Perjanjian itu ditandatangani antara Presiden China Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow. Menurut MTS, syarikat itu menyaksikan pelancaran perintis rangkaian generasi kelima dan pembangunan teknologi 5G antara kedua-dua syarikat telekomunikasi itu sehingga tahun depan. Kami, pelajar-pelajar Malaysia dari National Cheng Kung University, Tainan, Taiwan mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Sukan, skuad bola sepak kebangsaan kembali melapor diri semalam selepas diberi cuti selama 3 hari sempena sambutan Aidilfitri. Dan pastinya penilaian segera perlu dilakukan jurulatih Tan Cheng Ho dengan perlawanan pertama pusingan kelayakan Piala Dunia 2022 dan Piala Asia 2023 hanya berbaki sehari lagi. Namun kebimbangan turut disuarakan Cheng Ho berhubung isu Padang yang jelas mengganggu rentak permainan Malaysia pada pertemuan menentang Nepal Ahad lalu. Walaupun berjaya merakamkan kemenangan 2-0 ke atas Nepal Ahad lalu, memang nada kebimbangan disuarakan Tan Cheng Ho yang jelas tidak berpuas hati dengan keadaan padang di Stadium Nasional Bukit Jalil. Dan melihat keadaan cuaca yang kerap hujan, Cheng Ho jelas risau faktor itu sedikit sebanyak memberi kesan kepada prestasi pemain. Kita mengharapkan situasi keadaan padang cukup baik kerana kita perlukan persediaan terbaiklah padang. Kita tidak mahu jadi alasan disebabkan kita tidak perform, tetapi memang kita mengharapkan keadaan muka padang terbaik untuk setiap pemain memberi satu persembahan yang terbaik. Ya. Sementara itu, memandangkan perlawanan menentang Timor Leste merupakan hari ketiga Syawal, Cheng Ho tetap mengharapkan kehadiran pemain ke-12 untuk memberikan sokongan kepada skuad negara. Ya, kita tahu suasana perayaan tiap-tiap tahun keadaan di Kuala Lumpur semua balik kampung dan saya pun ingin merayulah sesiapa yang ada masa, luangkan masa datang menyokong Harimau Melaya kerana mereka lah sentiasa pemain yang ke-12 dalam padang dan kita pun nak memberikan satu persembahan yang terbaik. Skuad Harimau Melaya akan menjalani sesi latihan rasmi di venue perlawanan Stadium Nasional Bukit Jalil jam 6 petang nanti. Berbaki seminggu menjelang kempen Copa America 2019, Colombia pastinya antara pasukan yang tidak mahu dikecewakan lagi selepas sekadar menamatkan kempen edisi 2016 di tempat ketiga. 2 kali penampilan di perlawanan akhir edisi 2001 paling istimewa apabila Colombia bergelar juara buat kali pertama. Presiden Colombia Ivan Duque antara yang tampil memberikan semangat kepada barisan pemain Colombia yang akan membawa cabaran negara pada kempen Copa America di Brazil. Selain upacara penyerahan bendera, Duque turut bersama-sama dengan skuad Los Cafeteros menyanyikan lagu kebangsaan Colombia. Bendera Colombia kemudiannya diserahkan kepada kapten pasukan Radamel Falcao. Pada kempen Copa America kali ini, Colombia diundi dalam kumpulan B dan cabaran besar menanti skuad kendalian Carlos Queiroz pada edisi ini apabila akan memulakan saingan menentang antara pasukan pilihan Argentina sebelum bertemu dengan pasukan jemputan Qatar diikuti perlawanan terakhir kumpulan menentang Paraguay.
Dalam pada itu, skandal yang melanda bintang Brazil Neymar jelas tidak menjejaskan sesi latihan terakhir pasukan di pusat latihan Teresopolis. Skuad kendalian titik itu akan menguji pasukan jemputan dari Asia Qatar, aksi persahabatan yang bakal memberikan gambaran sebenar kekuatan skuad Samba. Keluarga Neymar terutama ibu dan kakaknya Nadine Goncalves dan Rafaela antara yang terus memberi sokongan padu kepada bintang Brazil itu. Mereka mahu Neymar terus fokus kepada bola sepak dan membantu Brazil menamatkan kemarau kejuaraan Copa America yang kali terakhir dimenangi skuad Samba pada 2007. Neymar Sabtu lalu memuat naik satu rakaman video berdurasi 7 minit menafikan sekeras-kerasnya tuduhan rogol yang dibuat seorang wanita di sebuah hotel di Paris Mei lalu. Turut dimuat naik beberapa perbualan melalui pesanan ringkas dan juga beberapa keping gambar. Siasatan juga sudah dimulakan pihak berkuasa dan perkembangan terbaru, firma guaman yang mewakili wanita berkenaan kini menarik diri berikutan perubahan yang dibuat dari segi pertuduhan. Bagaimanapun, skandal ini jelas tetap memberi kesan kepada Neymar yang kehilangan status selaku Kapten Brazil. Sekian Buletin 1.30 kepada yang masih beraya. Semoga ukhuwah yang terjalin kukuh dan berkekalan. Bagi mereka yang masih bekerja di Hari Raya, moga Lebaran terus disambut meriah. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Saya Nurliza Muhammad Zain. Salam hormat dan Assalamualaikum. Saya Zamir Akmal ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin kepada sahabat andai, keluarga serta penonton-penonton. Selamat Hari Raya. Saya Kamarina ingin mengucapkan Selamat Hari Raya kepada keluarga saya dan anak saya yang berada di perantauan. Suami serta anak-anak di Ceras, kami di Media Prima. Ingin mengucapkan Selamat Raya Maaf Zahir Batin Kepada semua kenalan dan keluarga. Di kesempatan Aidilfitri ini, saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya kepada anda semua, terutama mak yang kat kampung. Mengucapkan salam Aidilfitri. Anak dan isteri berada di Johor. Kepada semua, Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir Batin. Kepada semua penonton TV3 dan kepada anda yang bertugas, Maaf Zahir dan Batin. Maaf Zahir dan Batin. Saya mengambil kesempatan ingin mengucapkan Selamat Hari Raya. Maaf Zahir dan Batin. Selamat Hari Raya kepada semua rakyat Malaysia. Saya Ahmad Zanuki di Bilik Berita. Kepada semua keluarga dan kenalan di Kedah. Dan yang paling penting, apanya orang makan ketupat lamban cacah kari. Minta maaf, indah ulah cuti. Salam Aidilfitri.